الحمد لله الواحد الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني المسلمين رحمكم الله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah pada hari ini ialah tanggungjawab melindungi wanita menurut Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam telah memulia dan meninggikan kedudukan wanita sejajar dengan peranan yang dilaksanakan mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Wanita merupakan ibu kepada anak-anak dan juga isteri kepada suaminya yang memperkasakan kehidupan sesebuah rumah tangga. Dia juga adalah seorang kakak kepada adik-beradiknya, malahan menjadi ibu saudara yang menjalankan tugas sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Justru peranan mereka amat bernilai dalam sesebuah masyarakat yang inginkan kehidupan yang harmoni dan tenteram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa syaqaiqur rijal ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laimun." Maksudnya, kaum wanita merupakan sebahagian daripada saudara kaum lelaki. Hanya orang yang mulia yang memuliakan mereka, dan hanya orang yang hina sanggup menghina mereka. Amalan masyarakat Arab di zaman jahiliyah amatlah keji dan tidak bertamadun. Sebahagian mereka sanggup menanam anak perempuan hidup-hidup, sama ada sebaik sahaja anak perempuan itu dilahirkan ataupun telah meningkat ke usia remaja. Ini kerana mereka menganggap anak perempuan hanya akan membawa malu serta aib kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan perihal masyarakat jahiliyah ini di dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yang bermaksud, dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah muka sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya di dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya, yakni tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak dalam keadaan yang hina, atau ia menanam hidup-hidup di dalam tanah. Ketahuilah, sesungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, malang sekali bila tradisi buruk itu, bila tradisi jahiliyah tersebut dihidupkan semula oleh generasi hari ini. Bahkan lebih teruk daripada itu, pelbagai insiden yang menggerikan telah dilakukan terhadap anak-anak kecil, gadis dan kaum wanita. Berita yang begitu menyayat hati sering berlaku dan dipaparkan di dalam media massa. Yang terjadi kepada kaum Hawa seperti sumbang mahram, pembunuhan, penderaan, pemerkosaan dan sebagainya. Tragedi ini seolah-olah tiada pembelaan dan pencegahan, sedangkan pelbagai tindakan
dan pencegahan boleh dilakukan oleh mereka yang prihatin dan penyayang. Kita amat bimbang sekiranya gejala sebegini terus bermaharajalela dan berleluasa di dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta kita agar bersama-sama bertindak dalam mencegah sebarang kemungkaran dan perkara keji yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana sabdanya, "Annan nasa idza ra'aw munkar wa lam yughayyiruhu aw syaka an ya'amahumullahu bi'iqabih." Maksudnya, sesungguhnya apabila manusia yang melihat kemungkaran berlaku dan tidak bertindak mencegahnya, dibimbangi bala yang amat buruk akan menimpa mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kaum wanita sebagaimana dijadikannya kaum lelaki adalah untuk menjadi makhluk yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama bertanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Di samping tiada perbezaan di antara lelaki dan wanita dalam ganjaran pahala terhadap setiap amal soleh yang dilakukan oleh mereka. Masing-masing mempunyai peranan bersama dan tersendiri di dalam mengatur kehidupan yang sempurna di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kaum lelaki amanah yang besar supaya melindungi kaum wanita. Tanggungjawab ini seiring dengan beberapa kelebihan dan sifat semula jadi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki, yakni dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyedari bahawa masih terdapat kecenderungan sesetengah pihak yang sanggup meremehkan kaum wanita sehingga mereka menjadi mangsa diskriminasi. Pandangan bernas dan suara hati mereka tidak langsung diberi perhatian. Malahan apabila diutarakan pendapat kaum wanita yang menyentuh kepentingan diri mereka sendiri, ada kalanya ia tidak dipandang serius. Sikap seumpama ini boleh mendedahkan kaum wanita kepada tindakan dan layanan yang tidak adil. Apakah kita kaum lelaki akan berdiam diri tanpa melakukan sesuatu sekiranya yang menjadi mangsa kezaliman itu terkena ke atas ibu, isteri, anak perempuan atau kakak kita sendiri? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memelihara dan menjaga kemuliaan taraf kaum wanita yang telah dianugerahkan oleh Islam, marilah kita kaum lelaki bersama-sama merubah sikap dan berperanan sebagaimana pembela dan pelindung kaum wanita. Di samping itu, kaum wanita berkewajipan menjaga maruah diri dengan kembali mengamalkan ajaran Islam. Bermula hari ini, semua golongan masyarakat hendaklah sama-sama menghayati dan mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segenap aspek kehidupan.
marilah kita sama-sama menghormati hak-hak kaum wanita dengan melindungi dan memandu mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyempurnakan tanggungjawab dengan penuh amanah bagi membahagiakan kehidupan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Inna Allah kana aliyan kabira. Yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suaminya tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pukullah mereka, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih berdegil, pukullah mereka, yakni dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي بيده الخلق والأمر والتدبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا بمبدأ الإسلام فدين الإسلام دين الإسلام. إخواني المسلمين حفظكم الله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah dengan menjunjung segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan bagi melindungi hak-hak kaum wanita. Di antaranya yang pertama, hendaklah memberi pendidikan akhlak Islam sejak kecil lagi. Yang kedua, menjaga adab-adab pergaulan di dalam Islam. Yang ketiga, mengasingkan tempat tidurnya. Dan yang keempat, menjaga batas aurat di antara ahli keluarga. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan bacaan selawat dan salam kehadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.